Minggu lalu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kerajaan akan melihat beberapa langkah untuk mengembangkan cukai asas negara sebagai sebahagian daripada strategi pendapatan jangka sederhana. Strategi itu bagi memastikan negara mempunyai pendapatan yang mencukupi. Bersama kita pada Buletin Awani jam ini ialah Setiausaha Agung Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia, Dr. Muhammad Fairuz Eraza. Dr. Fairuz, defisit fiskal dijangka meningkat 6% tahun depan dengan belanjawan pengembangan dan kutipan cukai yang agak tidak stabil. Apakah senario yang boleh kita ramalkan, Dr. Fairuz? Saya menjangkakan ekonomi Malaysia dijangka akan bertambah baik pada tahun depan 2023. Pertumbuhan ini akan didorong oleh permintaan dalam negeri sendiri yang semakin kukuh dan permintaan luaran yang dijangka terus berkembang pada masa kini. Ekonomi yang disokong oleh peningkatan pembelanjaan isi rumah, perniagaan, berikutan peralihan kita daripada fasa pandemik ke endemik. Pelbagai data sekarang ini menunjukkan aktiviti ekonomi semakin rancak. Ini termasuklah data guna tenaga, perbelanjaan isi rumah, pengeluaran industri serta perdagangan borong dan runcit. Pembukaan semula sempadan antarabangsa, keadaan pasaran pekerja yang lebih baik dan pelaksanaan projek membantu dalam meningkatkan ekonomi kita menjangkau beberapa tahun akan datang dalam kegiatan. Pada masa sama, kita juga kena tengok prestasi ekspor kita juga amat menggalakkan pada tahun suku utama 2022 baru ni, disokong oleh permintaan produk teknologi, pemulihan pengeluaran industri, komoditi, beransur-ansur pulih sekarang ni. Dan dalam masa sama, harga kita makin, orang kata, kompetitif dah sekarang. Pasal kalau kita ikutkan, bila mata wang kita semakin menurun, ekspor kita semakin lebih rancak pasal lebih murah. Tapi walau bagaimanapun, kita kena kekal berwaspada pada risiko dan ketidakpastian yang ada sekarang ni. Pasal proses pertumbuhan global. Kita tengok ekonomi global sekarang ni semakin, orang kata, merundum. So, saya tak cakap Malaysia, saya cakap ekonomi global merundum dan dia membawa kesan negatif pada ekonomi domestik kita sendiri. Risiko ini termasuklah dari segi ekonomi yang lemah, jangkaan konflik yang berterusan seperti Ukraine, gangguan rantai bekalan yang berlarutan macam bila Ukraine, pasaran minyak tidak stabil dan dalam masa sama dasar negara sendiri dari segi politikal, geososial kita semua. Benda itu bersangkut paut dengan kita punya unjuran prestasi ekonomi kita pada tahun depan. Doktor, ya saya. Ya, Dr. Fairuz, kutipan cukai semasa negara juga berbanding KLNK adalah yang terendah di rantau ini. Maknanya lebih rendah daripada mana-mana negara lain di Asia Tenggara dan hasil cukai kita berbanding KLNK kini kurang daripada 11.4%. Bagaimana kita boleh melihat cara untuk memperluaskan asas cukai negara sebagai sebahagian daripada strategi pendapatan jangka sederhana? Dr. Fairuz. Jangka sederhana, saya boleh bagi jawapan simple, kembalikan GST lah. Tapi itu mungkin itu jawapan simple lah. Tapi dalam masa sama, untuk orang kata jangka pendek ni, takbir urus dalam sistem percukaian negara sendiri dan kesedaran rakyat untuk membayar cukai perlu dipertingkatkan. Macam mana kita nak bagi benda tu, rakyat faham apa benda itu cukai dan membantu mengurangkan kadar defisit perbelanjaan negara. Dua perkara ini boleh diberi tumpuan oleh kerajaan dalam mengimbangi antara beban kemelesetan yang dihadapi ekonomi global, negara dan keperluan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila perbelanjaan diumumkan melalui pendapatan, masalah defisit akan timbul, betul tak? Betul. Namun dalam struktur ekonomi negara, ia masih boleh diurus dengan beberapa pendekatan. Selain daripada membuat pinjaman untuk tampung belanjaan tambah, negara masih boleh mengurang defisit dengan cara mengumpulkan takbir urus. Sistem percukaian negara, sama ada melalui lembaga hasil ataupun Jabatan Kastam Diraja, boleh diuruskan. Mereka boleh kutip secepat yang mungkin dan untuk kutip, ia mesti disongkong oleh undang-undang yang sedia ada atau undang-undang yang perlu diperketatkan. Salah satu inisiatif baik yang dilaksanakan adalah kerajaan mengubah akta cukai lama yang sudah tidak relevan kepada yang baru, yang relevan. Contohnya macam kita tengok digital. Kita lebih kepada kebanyakan digital. Orang buat TikTok. Saya tak adalah saya suruh mencukai ke orang TikTok tu semua. Tapi benda tu dah jadi satu norma baru kepada
semua rakyat Malaysia, negara pun. So kita terpaksa berubah. Kalau kita tak berubah, kita ketinggalan ke belakang. Dalam masa tu, rakyat mesti sedar bahawa membayar cukai itu bukan sesuatu membebankan. Tapi ianya mentanggungjawab sosial untuk menjalankan hasil negara. Macam contohlah, kalau kerajaan tak buat jalan raya, dewan-dewan, hospital, sekolah, boleh ke kita wujud sampai macam ni? Macam saya dengan tuan pun sama juga. Kita takkan wujud sampai ke sini. Masalah kini ada stigma. Kononnya bila ada yang daftaran cukai, dia akan kena audit lah. Tapi pemikiran ini perlu dibetulkan. Kalau pemikiran ini tidak dibetulkan, sampai bila orang nak bayar tak bayar cukai? So stigma ni kena berubah. So kita dah ada stigma dan ada digital. Dua benda ni kena berubah dan barulah dapat membantu negara. Baik, Dr. Fairuz, bercerita juga tentang stigma itu. Bila kita bercerita tentang GST, so pasti Dr. Fairuz kata tadi untuk strategi pendapatan jangka sederhana itu, pelaksanaan GST itu, adakah Dr. Fairuz melihat adalah sesuai dan praktikal sekarang untuk mengenakan semula GST pada kadar yang rendah? Beza. Saya rasa memang praktikal kalau ikutkan caranya. Tapi masalahnya kita bila dari segi kita laksanakan GST balik, satu macam custom melaksanakannya, tapi siapa nak memonitor benda ni semua? Kalau tak ada monitoring tak ada, tak guna juga. Siapa, okey macam contoh, peniaga kata, GST nak datang, dia akan menaikkan harga. Siapa nak monitor harga di sebelum tu semua? Ada tak? Kita ada data-data tu tak? Okey, kalau kita katakan 3 atau 4% saja kita nak jadikan GST tu. Betul, boleh rendah dan kita telah laksanakan sebelum ni. Kita ada orang kata dah stabil dah sebenarnya. Tapi macam mana kita nak monitor peniaga-peniaga tersebut tidak mengambil kesempatan? Pasal tu orang kata sesuai tak sesuai. Kalau sesuai, macam mana mekanisme sesuai untuk melaksanakan monitoring ni? Dia bukan masalah GST tu, monitoring isu. Kalau tak monitoring isu ni tidak dijalankan, mestilah dia akan membangunkan rakyat. Okey, kalau monitoring isu dijalankan secukupnya, kerajaan juga akan dapatkan orang kata dari segi pendapatan lebih banyak. GST ni semua orang kena, tak kisahlah siapa meniaga ke tak meniaga, dia tak kena. Pengguna kena, peniaga kena. So, ia lebih adil. Kalau macam cukai yang sedia ada ni, orang yang bayar cukai sekarang ni yang kena. Lepas tu kalau kena audit ke, kena siasatan, dia juga kena. Macam mana kita nak cari orang baru dalam sistem tersebut? Tu macam cakap digital. Orang dah buat digital lah. Macam mana kita nak tahu dia masuk ke, dia menyorok ke, dia pakai nama lain ke apa ke. So kita tak ada data. Data tu pun kena ada. Pasal tu kalau boleh, GST ni dikembalikan tapi dengan cara lain lah. Mungkin nama lain, kadar lain dan monitoring tu paling penting sekali dalam semua isunya. Okey, Dr. Fairuz juga melihat dari segi monitoring macam GST itu perlu dikembalikan semula, baik dari segi tukar nama ke atau yang paling penting adalah monitoring. Bagaimana Dr. Fairuz melihat kaedah pemantauan yang boleh kita lakukan dalam masa sama kita mengembalikan cukai, pendapatan negara juga mencukupi dan pada tahap yang baik? Okey, monitoring tu maknanya sekarang ni kalau ikutkan saya cerita pasal zaman GST zaman GST tu monitoring dibuat oleh satu kementerian lain. Okey, custom buat GST tapi monitoring oleh KPDN KHSP. Tapi saya rasa tak sesuai. Pasal saya rasa badan yang orang kata yang melaksanakan GST tu dia juga perlu monitor. Kalau orang lain yang monitor tak sesuai. Macam mana dia nak tahu? Orang lain tu perlu belajar semualah. Dia kena belajar dari segi perisian perakaunan, keluar masuk, macam mana kos dia. So orang yang paling sesuai adalah untuk monitor adalah Jabatan Kastam sendiri. Dia tahu, dia laksanakan, dia tahu macam mana. Dia pakai sistem tu, dia tahu okey orang ni naikkan harga. Sebelum ni harga dia berapa? Dia dah tahu dah. Dia dah tahu macam mana mekanisme nak laksanakan benda tu. Kalau tidak, okey, dalam masa sama GST ni juga kita tengok kan kita ada banyak ekonomi bayangan. Saya rasa tiap-tiap tahun saya cerita pasal ekonomi bayangan ni. Ekonomi bayangan ni memang negara selalu rugi. Pasal kita tak dapat capture orang-orang ni. Macam contohlah, saya ambil pekerja-pekerja Indo yang buat renovation. Dia bawa balik duit ke sana, kita tak cukai dia pun. Macam mana kita nak cukai dia? Macam rokok yang diseluduk. Itu pun cukai bayangan juga. Macam mana kita nak overcome? Kalau ada GST ni, dia kena rangkaian dia semua menyeluruh. Dia satu bulatan yang penuh. Bila satu bulan itu, semua orang akan dapat merasa. Pasal tu bila cukai itu dapat dikutip, rakyat tak perlu rasa beban. Subsidi akan diberikan secara terperinci nanti. Pasal kerajaan telah cukup dari segi pendapatannya.
Baik, Dr. Fairuz, soalan saya yang terakhir, mungkin saya ada berbaki seminit dua lagi. Pengecualian cukai bagi industri tertentu juga meningkatkan lagi pemulihan. Sektor mana yang patut kita beri kelonggaran dan sektor mana yang kita rasa okey, you patut bayar cukai? Saya rasa kalau segi sektor ni, semua sektor perlu diberi bantuan sebenarnya. Tapi dari segi kelonggaran, kita nampak semua sektor diperlukan, terutama sektor SME. Kalau nak cerita sektor SME. Kalau kita kan nadi perniagaan ni dekat Malaysia ni adalah 75% adalah sektor SME. Kalau sektor SME ni tidak dibantu, saya tak boleh cakap spesifik industri. SME ni banyak sektor. Kalau SME ni tidak dibantu, tak bolehlah ramai. Banyak peniaga kecil-kecil SME ni dapat menjana pendapatan kepada negara dan memberi pekerjaan kepada ramai orang. Saya rasa holistically semua SME perlu dibantu. Kalau orang kata kalau tak nak beri bantuan, yang mana kalau orang kata dia punya profit margin ni tinggi lah. Dia memang dia kena cukai tinggi. Baik, terima kasih Setiausaha Agung Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia, Dr. Muhammad Fairuz A. Razak.